Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah rakaman daripada Google Meet. Okay, so div and idiv ni adalah untuk division lah ataupun untuk operasi bahagi. Okay, so kalau bahagi ni kita kena menggunakan konsep bahagi secara manual macam sekolah rendah dulu. Okay, kalau dalam subjek ni banyak. Kalau bahagi je mesti refer kepada bahagi macam sekolah rendah. Okey, kita perlukan baki dan sebagainya. Kita bukannya jenis tekan calculator and then dapat terus jawapan dia. Okey, so now untuk div dan juga idiv, kita tengok dulu div. So dia punya syntax adalah div source. Okay, so the source can be memory operand and also the register operand. Okay, sama macam mal dan juga imal juga. And then dalam buku pun dia tak nyatakan apa-apa flag berkenaan dengan div. So maknanya kita tak perlu ambil tahulah pasal flag kat sini. Tak kira lah flag apa-apa pun. So it is not affect any flag lah. Okay. Kemudian kita tengok ayat yang kedua tu. Dia kata clear dx to 0. Yang ni kalau kita gunakan 16-bit register. Okay. Ataupun 60-bit source. Okay, biasanya kita kena clearkan dx to 0. So how to clear dx to 0? Kita buat je lah move dx 0. So ini cara untuk kita clearkan dx. Okay, maknanya nak beritahu kepada dx untuk kosongkan dia lah. Okay, untuk clear the dx register. Macam mana div bekerja? Okay, so div bekerja apabila dia dapat je arahan div bl or div bx ataupun apa-apa sahajalah yang 8-bit dan juga 16-bit. Okay, so div bl boleh, div bh boleh, div cl, ch semua boleh lah. Okay, so bila dia dapat je div and then 8-bit source, dia akan cari ax dan dibahagikan dengan bl. Okay. By default dia akan cari ax, dia tak akan cari benda lain, dia tak akan cari dx ke, dia tak akan cari bx ke, tak. Dia akan cari ax dan dia akan bahagikan dengan bl ataupun dia akan bagi dengan source lah. Okay, yang ni source. Okay, so ax akan bagikan dengan source dan hasilnya ataupun dia punya quotient dia tu dia akan simpan di dalam ah dan al. Okay, hasil dia, jawapan dia akan simpan dalam AH dan AL. Where AL dia akan simpankan dia punya quotient dan dalam AH dia akan simpan dia punya remainder. Okay, dia akan simpan remainder. Jadi sekarang ni ada dua tempat juga dia simpan. Kalau mal tadi, AH akan jadi upper half dan AL akan jadi lower half, tapi kedua-duanya adalah jawapan. Okey, jawapan dia lah iaitu dia punya produk dia. Tapi dalam div, okay, AL akan simpan quotient dan AH akan simpan remainder, baki dia. Okey. Kemudian kalau dalam div BX untuk 16-bit pula, okey, BX ni bila dia dapat je, okay, source ni dia akan cari apa? Dia akan cari DX AX. Okay, dia akan gabungkan kedua-dua register DX AX ni iaitu sebanyak jadi 32 bit lah, bahagikan dengan 16 bit register. Okay, dia akan cari DX dan AX. Jadi sebab itulah tadi tu dia kata always clear DX to 0 kalau nak gunakan 16-bit lah. Okay. Jadi sekarang ni DX dan AX, okay, dia akan bahagikan dengan BX. Kemudian dia akan simpan di dalam DX dan AX juga. Iaitu AX dia akan simpankan dia punya quotient dan DX dia akan simpan dia punya remainder. Okay, so cara dia macam tu. Okay, tengok contoh. Okay, untuk program 7.10 di dalam div. Okay, kita tengok dia nak bahagikan 81 bahagi 10. Okay, jadi kalau dalam bahasa mudahnya 81
bahagi 10 sama dengan 8 baki 1. Okay. Dia akan dapat 8. 8 ni adalah quotientnya and then remaindernya adalah 1. Okay. Jadi itu cerita mudah dia. Okay. Walaupun dalam hexadesimal ni, okay, 81 dia akan jadi 51 and then 10 akan jadi A. Tapi pengiraan dia tu kita masih lagi boleh buat di dalam decimal macam biasa, macam gini lah. Okay, so now kita pun boleh tengok jawapannya adalah dalam AL adalah 08 dan dalam AH adalah 01, yang mana komputer akan faham dan kita juga kena faham bahawa 08 itu adalah dia punya quotient dan 01 tu dia punya remainder. Nampak macam seolah-olah dia menggunakan decimal. Ini hanyalah kebetulan sahaja sebab 81 bahagi 10 tadi dapat 8 baki 1. So 8 tukar dalam hexadecimal pun 8 juga. 1 tukar dalam hexadecimal pun 1 juga. Jadi dia kebetulan sahaja. Dia bukan sama. Dia bukan ambil jawapan decimal bubuh dalam ni. Tak. Okay, kebetulan sama nombor dia tu dalam hexa dan juga dalam decimal. Okay, so div, gitu je lah. Maknanya simple tu je. Okay, kemudian ambil contoh untuk 16 bit. So 3000 hexadecimal bahagikan dengan 5. Alright, jadi nak senang cerita, kita tukar je 3000 hexadecimal tu kepada decimal supaya kita senang untuk kira lah. Okay, so kalau kita ada 3000 hexadecimal and then kita convertkan kepada decimal, dalam buku dia dah beritahu dah iaitu akan jadi 1288. Okay. So now we are going to do 12288. Okay, bahagikan dengan 5 hexadecimal bagi dengan 5 lah. Okay, bahagikan dengan 5. Okay, so cara ni kita akan dapat jawapannya ataupun quotientnya adalah 2457. Okay, 2457 yang mana remaindernya adalah 3. Okay, kalau kita buat dengan cara ni, kita bagi. Okay, kita akan dapat 2457. The remainder is 3. So, ini di dalam decimal. Jadi, kita pun tukar 2457 in decimal ni tadi. 2457 in decimal. Tukar kepada hexadecimal, awak akan dapat 999 lah. So, yang ni akan jadi 999. Dan remainder dia adalah 3 juga. Okay, now sebab tu dia simpan dalam AH adalah 9 dan dalam AX adalah 999. And then di dalam DX akan ada nombor 3. So, kita dan juga komputer akan fahamlah bahawa dalam AX ini adalah dia punya quotient, that is 999, dan juga dalam DX tu adalah dia punya remainder. Okay, so itu adalah cerita div. Okay, cerita div dan idiv ni dia tidak melibatkan mana-mana flag. So sebab tu saya tak letak pun flag, saya tak buka pun flag dalam emulator tu. Okay, next is idiv. Yang mana cara dia sama juga. Okay, kalau kita tengok idiv BL, AX dia akan bahagikan dengan BL, dia akan simpan dalam AH dan AL, yang mana AH is the remainder and AL is the quotient. Kalau idiv BX pun sama, dia akan cari DX AX dan bahagikan dengan BX, yang mana dia akan simpan AX tu sebagai quotient dan DX tu sebagai remainder. Okay, tengok contoh. Contoh ni adalah contoh 7.12. Okay, yang mana negative 16 in decimal nak bahagikan kepada 3. Okay, so negative 16 in decimal nak bahagi kepada 3. So idiv CL, so CL akan cari AX lah untuk bahagi. So negative 16 bahagi 3. Jawapannya adalah negatif 5, bakinya adalah negatif 1. Okay, so ini adalah jawapan dia lah. Okay, jadi bila ini dia nak simpan jawapan tu, AL
dia akan simpan negatif 5 dan dalam AH dia akan simpan negatif 1. So negatif 5 in hexadecimal adalah FB. So ini adalah negatif 5 dan dalam AH dia akan simpan negatif 1 iaitu FF. Okay, dan yang terakhir adalah program 7.13 yang mana dia nak bahagikan negatif 81 bahagi 10. Okay, so yang ni bila dia buat IDIF BL iaitu masih lagi 8 bit. Okay, IDIF BL 8 bit, so dia hanya akan melibatkan AX sahajalah. Now, 8 negatif 81 bahagikan dengan 10. So kita akan dapat negatif 8 dan juga bakinya 1 lah. Okay, negatif 8, remaindernya adalah negatif 1. Okay, jadi kat sini kita tengok jawapannya adalah, okay, dia akan simpan 11 dan 05. Yang mana macam tak munasabah lah. Okay, kalau negatif 8 sepatutnya nombor lain. Okay, dan negatif 1 juga adalah nombor lain. Tapi sekarang ni dia simpan 0511. Okay, yang mana 0511 tu membawa maksud nombor lain. Okay, jadi nombor apa yang dia kira dalam ni? Okay, cuba kita tengok apabila dia simpan negatif 81 di dalam AL. Okay, nombor yang tersimpan adalah AF. Okay, nombor yang tersimpan dalam ni adalah AF apabila dia buat simpan negatif 81 ke dalam AL, nombor dalam AL hexadecimal dah pun jadi AF. Okay, oleh kerana dia menggunakan 8 bit sahaja, maka AF ni telah pun disalah tafsir oleh komputer dengan dia tafsir nombor AF ni sebagai positif 175. Okay, sebab kalau awak tekan kalkulator, AF in hexadecimal bersamaan dengan 175. Jadi AF ni dia dah tersalah tafsir menjadi nombor positif 175 bahagilah dengan 10. Jadi sebenarnya dia buat dalam cerita ni dia buat 175 bahagi 10. So awak akan dapat 17, remaindernya adalah 5. Okay, so 17 in hexadecimal adalah 11. Okay, 17 ni positif 17 in hexadecimal adalah 11 dan 5 is 5 lah in hexadecimal. That is why awak dapat jawapan kat dalam emulator ni, AL-nya ataupun quotient-nya awak dapat 11 dan AH ataupun remainder-nya awak dapat 5 instead of negatif berapa tadi? Negatif 8 dan juga negatif 1. Sepatutnya kita notkan jawapan dia ni negatif 8 dekat AL dan juga negatif 1 dekat AH. Okay, jadi dia dah tersalah faham. Okay, jadi kat sini macam mana nak selesaikan masalah ni? Masalah ni sepatutnya diselesaikan dengan menggunakan 16-bit register. Sepatutnya negatif 81 ni dia masukkan ke dalam AX bukannya AL. Dan dia buat IDIF BX bukannya IDIF BL. Gitulah cerita dia. Okey, ataupun nak buat IDIF BL pun boleh je saya rasa. Tapi yang penting dia masukkan negatif 81 ni ke dalam AX. Dia menggunakan 16-bit register untuk simpan negatif 81. Because kalau kita perhatikan negatif 80, biasanya nombor negatif dia akan bermula dengan FF. Okey, ataupun F je lah. Okey, biasanya nombor negatif akan bermula dengan nombor tu. Tapi sekarang ni nombor negatif 81 ni bila disimpan dalam bentuk 8 bit sahaja, dia bermula dengan A. Yang mana komputer memang akan faham bahawa ini adalah nombor
positif, bukannya nombor negatif. Sebab dah menjadi fahaman bagi komputer kita, nombor negatif adalah bermula dengan huruf F. Bermula dengan satu lah. Walaupun hak ni satu juga. Okay, A ni pun bermula leftmost bit dia adalah satu juga. Tetapi untuk nombor negatif, memang dia akan bermula dengan F. Jadi tiba-tiba sini bermula dengan A. Jadi memang emulator ataupun komputer kita tak faham lah bahawa yang kita nak beri ni adalah nombor negatif. Jadi untuk program 7.13 ni, cuba awak gantikan move AL negatif 81 tu kepada move AX negatif 81. So dia akan ada perbezaan lah pada dia punya jawapan ataupun dia punya hasil dia tu. Okay? So itulah cerita untuk diff dan juga idif. Okay, so itu je lah kot cerita dia. Boleh faham?